Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terlebih dahulu saya nak merakamkan ucapan berbanyak terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Imam 1, Tuan Imam 2 Masjid Ibrahimi Pasir Putih. Begitu juga tidak lupa kepada PPMJ yang menjadi penyelaras kepada guru-guru takmir bagi jajahan Pasir Putih. Alhamdulillah pada pagi ini, pada hari ini saya akan menyampaikan kuliah dan saya akan mengupas satu tajuk, iaitu bekerja sebagai ibadah di dalam Islam. Tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, apabila kita sebut bekerja, maka dia adalah merupakan sesuatu yang tidak boleh berpisah daripada kehidupan kita di dunia ini. Dan setiap orang pasti akan terlibat. Di dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan perkara gaib dan nyata. Kemudian dia akan memberitahu kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, ayat yang kita baca tadi, iaitu daripada surah At-Taubah ayat 105, sebenarnya memberi satu penegasan tentang tuntutan ataupun perlunya manusia sebagai hamba Allah yang diutuskan di atas muka bumi ini untuk bekerja. Dan di dalam Islam, apabila kita sebut bekerja, pastinya walaupun dari sudut konsepnya sama dengan agama-agama lain, tetapi kita ada acuan kita yang tersendiri. Kita ada kaedah kita. Sebab kita nak, kita sebagai seorang manusia, sebagai hamba Allah ini, biarlah apa yang kita lakukan, biarlah apa yang kita kerjakan dalam kehidupan di dunia ini ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, ianya adalah bernilai ibadah. Jadi tujuan apa kita bekerja? Kenapa kita perlu bekerja? Maka jawapannya ialah yang pertama, kerana bekerja itu adalah satu tuntutan di dalam Islam. Bekerja itu adalah satu perintah agama. Yang kedua ialah untuk mendapat rezeki kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang ada, yang Allah Taala telah akan kurniakan kepada mereka yang bekerja. Dan rezeki ini memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma rezeki tidak akan datang menggolek, melainkan dia perlu dicari. Dan mencari rezeki itulah sebenarnya disebut sebagai bekerja. Yang ketiga, dia adalah sebagai satu mekanisme untuk memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini adalah tidak sia-sia.
di dalam perut bumi, di atas perut bumi, dan apa saja yang melata, dia merupakan kejadian Allah Subhanahu wa taala yang perlu dimanfaatkan oleh manusia. Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sesuatu itu sia-sia. Jadi di situlah sebenarnya peranan manusia untuk bekerja bagi memakmurkan bumi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadis yang ambo ambil dia punya mafhumnya ataupun yang kita boleh faham daripada maksud hadis ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, kata Rasulullah, jika seseorang daripada kamu pada tengah hari mengambil kayu di belakangnya sehingga dia dapat bersedekah darinya dan mencegah daripada meminta-minta, maka yang demikian itu adalah lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada orang lain, sama ada diberi atau tidak, kerana tangan di sebelah atas lebih baik daripada tangan di sebelah bawah. Mulailah daripada yang terdekat. Itu bentuk kerja yang pertama, iaitu bekerja untuk keperluan diri sendiri. Bentuk bekerja untuk keperluan diri sendiri. Dia bekerja nak mengelak diri dia daripada menjadi orang yang meminta. Dia bekerja untuk menjadikan dirinya yang dapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil daripada bekerja itu dia boleh membantu orang lain, atau dengan kata lain dia bersedekah kepada orang yang memerlukannya, dan dia bekerja mengelak diri dia daripada menjadi golongan yang meminta. Yang meminta atau dengan kata lain yang hidup bergantung kepada orang lain. Dan meminta-minta ini adalah sesuatu yang tidak digalakkan. Sebolehnya jangan ada di kalangan orang Islam berkeadaan demikian. Sebab itulah sampai dalam hadis itu Nabi sebut, al-yadul ulia khairum minal yadis sufla. Tangan yang ada di sebelah atas itu, kata Rasulullah, lebih baik daripada tangan yang ada di bawah. Maknanya yang memberi itu lebih baik daripada yang menerima. Ataupun dengan kata lain, Islam ini adalah satu agama yang menghendaki umatnya supaya sentiasa menjadi penyumbang, bukan menjadi orang yang menerima sumbangan. Cuma saja kalau sudah ditakdirkan terpaksa menerima sumbangan, itu nak buat macam mana? Kita kena terimalah hakikat bahawa nasib manusia itu tidak sama yang Allah Ta'ala telah takdirkan. Tetapi walau bagaimanapun, usaha manusia itu ialah perlu supaya diri dia itu jangan menjadi golongan tangan di sebelah bawah ini. Baik. Yang kedua ialah bekerja untuk keperluan keluarga. Ini pun ada disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana antara lain yang bermaksud Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada orang mukmin yang bekerja. Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada orang mukmin yang bekerja. Bekerja untuk menyara kehidupan berkeluarga dia. Tadi untuk diri dia sendiri, sekarang ni untuk orang yang di bawah tanggungan dia. Sebab tanggungjawab seorang suami ialah menyara keperluan hidup orang di bawah tanggungan dia. Bila disebut orang bawah tanggungannya seperti isteri dia, anak-anak dia dan sebagainya. Dan kedua ibu bapanya yang sudah berusia lanjut, sekiranya dikala ibu bapanya memerlukan kepada saraan dia. Itu tanggungjawab sebagai seorang ahli, sebagai seorang ketua keluarga. Jadi dia bekerja untuk keperluan keluarga dia.
Baik. Yang ketiga ialah bekerja untuk keperluan masyarakat. Kita tahu bahawa kita ini adalah manusia yang hidup tidak boleh sendiri-sendiri. Perlu ada hubungan antara satu sama lain, ataupun dikatakan manusia ini adalah makhluk yang hidupnya secara bermasyarakat. Dan manusia ini tidak sama. Kebolehan, kepakaran yang dimiliki anugerah Allah Ta'ala kepada kita ni tidak sama. Ada orang dia pakar dalam ilmu sains. Ada orang dia pakar dalam ilmu pertanian. Ada orang dia pakar dalam ilmu pendidikan. Ada juga orang dia pakar dalam ilmu kesihatan, ilmu kedoktoran dan sebagainya. Semua bentuk kepakaran ini yang dimiliki oleh manusia masing-masing ini, maka dia perlu digandingkan. Dia perlu dihulurkan untuk orang lain mendapat manfaat bersama. Sebagai contoh, seorang petani. Seorang petani memang dia bekerja bercucuk tanam, tanam sayur, tanam padi. Dia bekerja itu bukan setakat untuk diri dia saja. Dengan sebab dia bekerja tanam padi itu, maka hasil daripada padi orang lain boleh makan. Hasil daripada padi yang ditanam, maka keperluan makanan negara mencukupi. Samalah juga seorang doktor. Dengan sebab kepakaran bekerja sebagai seorang doktor, maka dia boleh menyelamatkan nyawa manusia ramai. Dia boleh menyebabkan orang yang sakit sembuh. Dia boleh memberi kesihatan kepada orang lain. Jadi antara manusia dengan sesama manusia hidup dalam masyarakat saling memerlukan, dan di sinilah besarnya peranan bekerja di dalam Islam. Dan akhir sekali ialah bentuk kerja untuk memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di alam yang Allah Ta'ala cipta ini, seperti yang saya kata tadi, dia perlu diteroka. Dalam perut bumi dia kena teroka, perlu digali baru kita dapat biji khazanah yang ada. Begitu juga dengan hutan belantara, balak dan sebagainya. Dia perlu ditebang, dia perlu dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Dan bumi ini juga, kejadian bumi yang terbentang luas ini juga punya manfaat. Dengan kesuburan tanah boleh dimanfaatkan untuk di bidang pertanian dan sebagainya. Boleh dijadikan sebagai tempat untuk dijadikan penempatan manusia nak duduk, nak buat rumah bangunan dan sebagainya. Jadi semuanya ini adalah wujudnya pekerjaan, dan tujuannya ialah supaya bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dapat dimakmurkan. Tuan-tuan pendengar yang saya kasih sekalian, kita nak tengok juga lagu mana cara hijau dalam Islam. Hijau lagu mana cara dalam Islam ni sehingga dia akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Pertama ialah bahawa hijau dalam Islam ni dia perlu kepada kesungguhan. Kita ni kerja apa sajalah yang dibuat, yang dilakukan sehari-hari, mesti secara bersungguh-sungguh. Maknanya tidak boleh sambil lewat. Kerja mencari rezeki yang halal lagi baik, termasuk jihad pada jalan Allah, dan dia adalah perintah wajib di dalam agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tengok, dan para nabi yang terdahulu, termasuk para sahabat yang hebat, mereka semua adalah pekerja-pekerja yang hebat. Saya ambil contoh Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud bekerja sebagai tukang besi. Nabi Daud bekerja sebagai tukang besi. Dia boleh buat senjata. Nabi Allah Idris alaihissalam tukang jahit. Nabi Zakaria alaihissalam tukang kayu.
Kemudian tidak lupa juga dan tidak kurang hebat juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga seorang pekerja. Kita tengok bagaimana sejarah hidup Nabi kita daripada awal lagi, dibesarkan sebagai seorang pengembala kambing. Kemudian dikala dia menjadi seorang remaja, bekerja sebagai seorang peniaga. Walaupun dia pada masa itu mengambil upah, bawa barang-barang dagangan, bekerja sebagai seorang yang terlibat dalam bidang perniagaan. Jadi maknanya di sini Islam nak supaya umat dia apabila bekerja, bekerjalah dengan bersungguh-sungguh. Saya ambil semaksud hadis Nabi SAW, di mana sabda Nabi SAW, apa Nabi kata, satu kisah di mana Nabi bertemu dengan seorang sahabat. Nabi bertemu dengan seorang sahabat yang bernama Sa'ad Al-Ansari. Jadi sahabat ini memperlihatkan tangannya yang melepuh. Dia tunjuk pada Rasulullah tangan dia yang melepuh. Melepuh ni maknanya pecah. Pecah sampai tu air bisa, dan tangan dia kasar. Orang kerja kuat. Nabi bertanya kepada dia, "Wahai Sa'ad, kenapa tangan kamu ini hitam, kasar dan melepuh ini?" Maka jawab Sa'ad, "Ya Rasulullah, tanganku ini kugunakan untuk mencari nafkah bagi keluargaku, bagi mencari rezeki, nak menyara hidup keluargaku." Maka Nabi SAW bersabda, "Hazihi yadun la tamassaha naru abada." Apa kata Rasulullah? Ini tangan yang dicintai Allah. Ini tangan yang dicintai Allah sambil mencium tangan Sa'ad yang kasar itu. Tuan-tuan, dalam sejarah Rasulullah ni dia tidak pernah cium tangan orang. Dia tidak pernah mencium tangan pemimpin Quraisy. Dan para sahabat sendiri pun, kecualilah Rasulullah ni dia cium ialah putri dia Fatimah Az-Zahra, tangan putri dia Fatimah Az-Zahra, dan juga dia cium tangan tukang batu ni, orang yang bekerja kasar, sahabat yang bernama Sa'ad ini. Dan Rasulullah SAW pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, mata pencarian apakah yang paling baik?" Beliau SAW bersabda, "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." Hadis riwayat Ahmad. Baik. Satu kisah lain tentang bekerja ini juga berlaku, di mana pada suatu hari seorang laki-laki melintas di hadapan Nabi. Ini berlaku pada zaman Rasulullah. Ketika Nabi bersama dengan beberapa orang sahabat duduk di satu tempat, dan orang laki-laki tadi tubuhnya sasar, gagahlah nampak sasar ni, dan kuat dalam bekerja. Seolah-olah mana kalau dia kerja ni memang dia kerja kuat lah. Nampak orang Kelantan kata katan molek tubuh dia ni. Maka para sahabat kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, andai bekerja seperti yang dilakukan oleh orang itu dapat digolongkan jihad fisabilillah, maka alangkah baiknya." Maksudnya di sini ialah, kalaulah orang tadi ya tubuh kasar, body katan ni, kalaulah dimanfaatkan diri dia ni untuk bekerja dengan berjihad fi sabilillah, alangkah baiknya, dia kata. Jadi mendengar itu, Rasulullah SAW menjawab. Rasulullah SAW menjawab, apa kata Rasulullah? Kalau dia bekerja untuk menyara anaknya yang masih kecil, maka itu fi sabilillah.
kalau orang itu bekerja untuk menyara kedua orang tuanya yang berusia lanjut, maka itu fi sabilillah. Dan kalau orang itu bekerja untuk kepentingan dirinya agar tidak meminta-minta, maka itu juga fi sabilillah. Hadis riwayat At-Tabrani. Apa yang kita boleh faham daripada hadis ini? Yang kita boleh faham dan kita boleh petik daripada apa yang disebut oleh Rasulullah di sini ialah bahawa konsep jihad di dalam Islam, konsep berjuang fi sabilillah, jihad fi sabilillah ini jangan kita nampak kepada perang melawan musuh semata-mata, berperang dengan orang kafir semata-mata. Tetapi kita bekerja sehari-hari juga merupakan jihad fi sabilillah, jalan Allah. Contohnya orang tu dia kata dalam hadis ini, Nabi kata orang tu dia bekerja nak cari makan sebab nak pergi anak. Dia kerja bertungkul lumus daripada pagi sampai ke petang. Kadang-kadang tak cukup petang, terpaksa bekerja sih malam lagi. Seorang guru pukul 7 pagi turun daripada rumah, pukul 5 petang baru balik sebab ada kelas tambahan. Seorang petani pun begitu juga, tanam padi, turun pagi, tengah hari balik, petang lepas asar turun pula. Jadi kerja dia yang bersungguh-sungguh ni bak nak pera bini, nak pera anak dia. Maka kata Rasulullah, kerja dia itu adalah fi sabilillah, yang adalah berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Samalah juga begitu juga kalau dia kerja, dia bekerja itu untuk menyara kedua orang tua dia yang telah berusia lanjut. Semua kita ni ada orang tua belaka, ada yang masih hidup, ada yang sudah kembali ke rahmatullah. Yang masih hidup dia perlu disara. Kalau dia memerlukan saraan kita lah, sebab kita ni tak sama. Jadi orang tua kita itu sebagai tanggungjawab anak, dia perlu menjaga kedua-duanya. Dia tidak boleh biarkan. Barangkali kita selalu dengar kisah-kisah yang berlaku di media-media masa berlaku pada hari ini, betapa ada anak-anak yang sanggup meninggalkan orang tua dia di tepi jalan kerana tak nak pera anak dia, tak nak pera orang tua dia. Ada yang tak pernah pulang, pergi bekerja keluar negeri, tak pernah pulang-pulang dan tak pernah hantar duit ataupun biaya kepada orang tua dia, padahal dia tahu orang tua dia cukup. Seorang yang adalah keluarga yang susah di kampung, tapi dia duduk di bandar senil-lenil, tak cara ke orang tua. Jadi kerja anak yang macam ni adalah bukan anak yang soleh, bukan anak yang sepatutnya bersikap begitu kepada orang tuanya. Tanggungjawab anak kena jaga orang tua, sebagaimana tanggungjawab orang tua jaga kita dulu. Orang tua dulu nak besar kita tu bukan senil. Dia bekerja bermati, bertungkul lumus, dengan panas terik matahari nak besar kita, nak sekolah kita sampai masuk universiti. Dan hari ini barangkali kita senil-lenil. Dia apa balasan kita pula kepada dia ketika mana dia berusia lanjut? Antaranya ialah kita kerja dengan kita niat untuk nak balas jasa dia, nak jaga hidup dia. Walaupun mungkin tidaklah hidup mewah, tapi sekurang-kurangnya dia hidup dalam keadaan dia tenang, dia senang, dia tidak perlu bersusah payah lagi nak kerja seperti mana kerja waktu muda. Sebab anak-anak semua memberi, semua membiayai dia. Jadi alangkah bertuahnya kalau ada anak lagu ni. Dan Nabi suruh anak yang kerja lagu ni, bertukul lumus kerja lagu ni, nak pera ibu bapa dia, maka dia juga adalah dapat pahala jihad fi sabilillah. Jadi begitulah juga dengan kalau dia kerja untuk diri dia sendiri, nak jaga diri dia sendiri, kedudukan dia, supaya tidak
menjadi seorang yang penganggur, daripada muda sampai tua menganggur saja, ataupun tidak menjadi golongan yang minta sana minta sini. Dia kerja nak jaga diri dia, pera diri dia, jaga maruah diri dia supaya tidak sampai menjadi golongan peminta. Maka dia juga bekerjanya dia itu adalah sebagai jihad fi sabilillah. Para pendengar yang saya kasih sekalian, memang bekerja ini akan bernilai ibadah apabila kena cara dia. Kena cara dengan kata lain, ikut syarat dia. Ikut syarat dia. Jadi lagu mana syarat bekerja supaya jadi ibadah ni? Inilah yang disebut banyak dalam kitab-kitab, pandangan-pandangan ulama dan juga Nabi sendiri dalam hadis menjelaskan bahawa pertama ialah syarat kerja kita ni dapat pahala bernilai ibadah. Pertama ialah niat kita tu kena betul kerana Allah. Niat kita tu kerja tu biarlah lillahi ta'ala. Maknanya nawaitu, niat kita tu kita turun kerja ni untuk gapo? Untuk tak lain tak bukan mencari keredaan Allah. Bila betul-betul niat kerana Allah, maka apa sajalah pekerjaan yang dilakukan dengan niat lillahi ta'ala, dia akan dapat pahala dan dia bernilai ibadah. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amal itu, kata Rasulullah, bergantung kepada niat. Kalau dia niat lillahi ta'ala lah, dan Allah Ta'ala lah yang akan bagi pahala. Tapi kalau dia niat kerana manusia, kerana makhluk, contohnya kerana nak menunjuk bahawa aku ni pandai, ya, sehingga wujudnya riak, takabur dan sebagainya, sombong diri dan sebagainya, maka kerja lagu ni walaupun dia kerja bolehlah pendapatan letih dan sebagainya, kerjanya tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala, dan kerjanya adalah kerja yang sia-sia. Baik. Yang kedua, syarat yang kedua, kerja kita hak kita buat tu boleh bernilai ibadah, ialah apabila kerja yang kita lakukan itu tidak melanggar hukum syarak. Kita kena ingat dan kita pun tahu bahawa hidup kita ni dia ada kawalan. Ada kawalan agama. Jadi Islam ni dia jaga umat dia ni supaya selamat. Islam ni dia jaga umat dia ni supaya tidak melenceng ataupun melencong jauh. Tidak lari daripada skop dia. Jadi lagu mana skopnya? Skopnya ialah ikut peraturan hukum syarak. Jadi maknanya di sini mana-mana kerja yang melanggar hukum syarak dia tak buatlah. Kerja yang haram dia tak buatlah. Yang dibuat ialah kerja yang halal. Dia tidak jual arak, dia tidak jual dadah, dia tidak jadi tidak jual barang curian. Contohlah ni, dia curi pisau orang, apa dia jual? Kerja juga tu curi pisau orang, tapi kerja dia tu tidak ikut hukum syarak. Pendapatan dia dapat itu adalah pendapatan yang haram. Kerja dia dapat banyak. Contohnya dia jual dada. Kerja juga nak cari pelanggan tu bukan senang. Dapatlah pitih jual dada, tapi hasil jual beli tersebut adalah haram. Maka kerja dia itu sudah melanggar hukum syarak. Baik. Jadi yang bila sebut dia tidak melanggar hukum syarak ni maknanya benda tu luah lah. Kerjalah apa saja. Yang penting halal lagi baik. Bermanfaat, halal, baik, tidak bercanggah dengan hukum syarak. Ya. Baik, yang ketiga, natijah ataupun matlamat akhir daripada usaha diatur ke jalan Allah untuk kemakmuran alam dan manusia sejagat, dia kata. Contohnya seorang pelajar, dia menuntut ilmu kerana Allah. Jangan pula setelah dia ada ilmu, dia jadi sombong, dia jadi ego, dia guna ilmu tu nak menipu, dia pecah rasuah dan sebagainya.
Kalau dia berniaga, hasil daripada perniagaan itu manfaatnya ialah bukan setakat rezeki tu nak sara anak bini hidup di rumah keluarga dia, tapi dia boleh mengeluarkan zakat. Bila mengeluarkan zakat, maknanya dia boleh membantu orang lain. Dia boleh memperkukuhkan ekonomi umat Islam. Ya? Kita tengok hari ini bagaimana besarnya peranan zakat. Ya? Zakat yang dikutip oleh Majlis Agama Islam Negeri Kelantan contohnya. Bagaimana fungsi yang boleh dimanfaatkan daripada zakat tersebut. Membina rumah-rumah untuk golongan-golongan duafa, golongan yang dhaif, fakir miskin, bantuan persekolahan anak-anak kita, pelajar di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah dan di universiti. Jutaan ringgit setiap tahun datang daripada sumbangan zakat. Dari mana zakat? Daripada pekerja yang ada di negeri Kelantan inilah. Ada zakat padi, ada zakat perniagaan, zakat pendapatan istilahnya. Jadi sumbangan zakat ini sebenarnya besar dalam terhadap ekonomi umat Islam. Jadi di situlah natijah usaha diatur ke jalan Allah untuk kemakmuran alam dan manusia sejagat. Maknanya boleh dimanfaatkan bukan setakat untuk diri dia, untuk alam sekeliling dia dan juga untuk hidup sesama manusia. Baik, yang seterusnya yang keempat ialah supaya ibadah asas dalam bekerja itu syarat yang keempat, Allah Ta'ala akan nilai ibadah boleh diberi pahala. Maknanya dia bekerja itu jangan sampai mengabaikan perkara-perkara asas, ibadah-ibadah asas di dalam agama. Contohnya seperti dia bekerja tapi dia tidak tinggal sembahyang. Jangan sebab nak kejar pok getah susu banyak terbit waktu pagi siapa tak sembahyang subuh. Kalau dia bulan puasa, walaupun lapar, dia bekerja, dia berpuasa. Dan dia tidak tinggal sembahyang Jumaat. Dan kalau dia perempuan, lebih-lebih lagi, dia bekerja dalam keadaan menjaga aurat, batas-batas aurat ditutup. Jadi perkara-perkara ini tidak diabaikan. Sebab ini adalah perintah agama, perkara asas dalam agama. Kalau kita bekerja sedangkan perkara-perkara ini kita abaikan, maka kerja kita Allah Ta'ala tidak nilai. Kerja kita itu tidak mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang Islam ni dia serapan dua mata. Saya selalu guna istilah serampang dua mata. Serapan dua mata ni maknanya anak panah kita tu sekali kita panah, dia pergi itu kena dua sasaran. Kerja serupa, kerja sama, dapat hasil tiap bulan sama, tapi dia dapat hasil dunia, dia juga dapat balasan di akhirat. Kenapa? Kerana dia bijak dalam mengatur bidang pekerjaan dan juga cara dalam bekerja. Di sinilah kehebatan orang Islam. Dibuat perumpamaan, kalau tak silap saya, Saidina Umar sendiri pernah mengatakan bahawa orang Islam ni dia bekerja di siang hari, dia seumpama panglima di medan perang. Maknanya dia kerja sungguh, dia berani, dia kuat, dia tidak buat main-main. Sebab dia nak kemenangan. Di waktu malam hari dia kata seumpama pendeta. Seumpama pendeta. Maknanya dia buat ibadah dia tidak ibadah main-main. Dia perumpamaan sajalah. Maknanya di sini tepatlah seperti yang disebut dalam ungkapan, kalau tak silap saya ini daripada hadis Nabi juga. Nabi sebut bahawa i'mal lidunya ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah kamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika, dan beramallah untuk akhiratmu
ka'annaka tamutu ghada, seolah-olah kamu akan mati esok. Itu menunjukkan bahawa kesungguhan dalam bekerja ini memang amat-amat dituntut di dalam Islam. Dan dalam bekerja ikutlah syarat, iaitu yang keempat, jangan sampai meninggalkan perkara-perkara yang fardu, perkara-perkara yang wajib yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh agama kita kepada diri kita. Sembahyang jangan tinggal, puasa jangan tinggal, sembahyang Jumaat jangan tinggal, tutup aurat dan jaga akhlak serta tingkah laku. Jaga akhlak serta tingkah laku. Sebab orang Islam ni beza dengan orang tidak Islam, antaranya ialah akhlak, perangai. Kita orang Islam ni kita ada cara kita ada perangai kita yang tersendiri. Dan perangai kita tiru. Kita tidak tiru yang lain, melainkan perangai yang kita tiru, yang kita ikut ialah yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana tidak ada manusia yang paling berakhlak mulia melainkan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bekerja, tengok lagu mana Rasulullah bekerja. Ikutlah perangai Rasulullah. Rasulullah dia tak kecek belawak. Rasulullah dia jujur dalam perniagaan. Rasulullah tidak menipu. Rasulullah bercakap dengan bahasa yang lemah lembut, tidak kasar. Rasulullah sentiasa melayan setiap orang. Orang tua dilayan dengan sesuai dia sebagai seorang tua, kanak-kanak Rasulullah layan sebagai seorang kanak-kanak. Ini maksudnya ialah perangai tu kena jaga. Kadang-kadang kita bekerja comel dah nego, tapi akhlak kita tidak bagus. Kita tak pandai nak hormat kepada orang. Menyebabkan pelanggan kita tu pergi yang pertama dan yang terakhir. Ini yang kita tidak nak. Puncanya ialah kerana sikap kita. Sikap kita yang tidak baik. Akhlak kita yang tidak baik. Jadi amalkan akhlak yang baik, insya-Allah. Sepanjang kita bekerja daripada pagi sampai petang, manfaatnya adalah amat-amat besar dalam kehidupan kita seharian, ataupun kepada organisasi kita, kepada tempat kita kerja. Itulah kelebihannya, kehebatannya apabila kita tidak tinggal perkara-perkara asas ini. Yang seterusnya, yang kelima ialah amalan itu dilakukan dengan penuh ketekunan dan juga bersungguh-sungguh. Nabi bersabda, kerja yang aku suka ialah kerja yang bersungguh-sungguh. Kerja yang tidak dikerjakan dengan main-main. Ya. Sehingga kan ada satu hadis itu, Nabi kata, andai kata besok berlaku kiamat, di dalam tangan kamu ada biji benih untuk ditanam, maka tanamkan juga. Nabi suruh tanam juga. Pada esok dia nak kiamat. Andai kata, dia nak menunjukkan bahawa jangan duduk saja, kena kerja dan serahlah segala-galanya itu. Setelah kita bekerja, kita berusaha, kita serah kepada Allah Ta'ala lah. Sebab segala-galanya adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itulah antara lain beberapa perkara yang saya boleh sampaikan pada kali ini. Dan sebagai kesimpulan daripada apa yang saya sampaikan, di sini saya boleh saya dapat, kita akan dapat lebih kurang ada 4 kesimpulan lah. Yang pertama ialah mencari rezeki yang halal adalah jihad fi sabilillah. Cari rezeki yang halal ini adalah merupakan perjuangan di dalam agama, jihad fi sabilillah. Yang kedua, apabila kita bekerja, maka bekerjalah dengan bersungguh-sungguh. Jangan memilih pekerjaan, dan akhir sekali jangan malah. Sehinggalah akhirnya hidup kita akan jadi selamat dunia, selamat akhirat. Tuan-tuan, dengan ini maka saya sudahilah ucapan dan ceramah saya pada kali ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.